Sejahtera, Wanakkam, Tajahau. Saya Suman Sivam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Apa yang saya kembali dengan satu isu, iaitu isu kelulusan Ganjah dan Ketum. Ya, baru-baru ini saya lihat satu artikel di surat khabar, ya, kita sudah ada peraturan baru berkaitan dengan ketum, daun ketum, iaitu denda baru hingga RM100,000 untuk siapa kepada yang menjual daun ketum ataupun jual air ketum. Dan apa yang saya nak bagi kesimpulan berkaitan dengan isu ini, ya, pendapat saya, sebab ramai yang tanya pendapat saya. Bagi saya, ya, perkara ini boleh dibuat kajian R&D rakyat kita sendiri, seperti mana negara Thailand dan negara Eropah lain buat. Bila dikatakan akan jadi kegagalan, sebab kita hari ini buat satu kelulusan ganja ini ataupun ketum ini dari segi perubatan, untuk kegunaan medikal, kesihatan. Saya rasa perkara ini boleh diperbincangkan dalam mahkamah untuk jangka masa yang panjang selalu. Sebab apa? Ini bila melibatkan satu benda kesihatan ataupun menormalisasikan perkara ini kepada masyarakat. Saya rasa benda ini tidak ada salah, tidak ada masalah. Sebab apa? Di negara lain pun ada kegiatan begini, seperti Thailand. Ya, bila dikatakan perkara ini tidak boleh sebab akan memudaratkan rakyat Malaysia, itu saya katakan buat R&D, buat satu kajian, dan kerajaan perlu memberi dana untuk kumpulan pengaji-pengaji ini untuk mengkajikan apakah perlu atau tidak perlu. Itu yang saya gambarkan. Dan satu lagi, bila kita lihat dari segi vaksin ini di Malaysia kita tidak buat kajian, kita tidak ada R&D. Itu juga yang selalu saya bangkitkan, itu juga yang saya selalu persoalkan. Kamu tak ada satu kajian dengan vaksin ini, masuk tiba suntik pada masyarakat. Perkara itu dibolehkan. Bagaimana perkara itu dibolehkan? Bila perkara itu dibolehkan, ganja dan ketum itu pun perlu dibolehkan. Sebab apa? Ini adalah dah jadi satu, sebab saya tengok dah ramai yang mengambil ganja dan ketum ini secara illegal. Elok kerajaan ilegalkan dan mengetatkan undang-undang mengikut larasan ataupun panduan negara kita sendiri. Sebab apa? Bila kita mahu lihat kegagalan ini, kegagalan ini bukan dari segi undang-undang sahaja. Semuanya terletak di integriti seseorang pegawai yang melaksanakan undang-undang ini sebenarnya. Sebab apa? Lagi satu, bila kita lihat di bank pun ada duit rakyat-rakyat ini hilang. Adakah kerajaan boleh mengatakan keseluruhan bank ini adalah problem? Ya, kita perlu fikir jangka masa yang panjang untuk akan datang dan generasi akan datang untuk menyampaikan perkara ini boleh digunakan, tetapi kita ada meletakkan landasan ataupun syarat-syarat yang perlu kamu tahu sebelum kamu guna. Itu adalah satu langkah yang bagus kepada masyarakat yang sedia ada hari ini. Sebab masyarakat kita ini faham, ya, sebab kerajaan ini pun menekan pada marhin-marhin biasa berkaitan dengan ganja dan ketum, dan undang-undang itu begitu tegas sehingga tidak memberi ruang, ya, untuk mereka mengumpulkan duit ataupun berbicara. Bukan semuanya di sini kaya raya. Itu yang kami bangkitkan sebenarnya, ya. Perlu buat kajian mendalam sebelum luluskan ganja dan ketum. Itu betul. Saya pun setuju. Saya pun memberi nasihat ini ataupun memberi pendapat ini untuk buat kajian keseluruhan untuk rakyat menerima. Ya. Bila dikatakan kegagalan, baru-baru ini pun saya ada dengar daripada Menteri Telekomunikasi dan Multimedia, iaitu berkaitan dengan Telegram. Mereka nak haramkan Telegram kerana ada unsur-unsur politik perpecahan, ada perkauman, ada perjudian. Kita tidak boleh salahkan Telegram saja, sebab itu adalah terletak di bawah undang-undang yang lemah kita ada hari ini. Sebab itu berkaitan dengan integriti pegawai-pegawai yang melaksanakan undang-undang. Bukan salah perkara itu. Ya, kita tak memberikan satu landasan untuk mereka bertakut ataupun terjaga dari segi undang-undang. Kita yang memberikan satu ruang, kerajaan sendiri yang memberikan satu ruang. Lepas tu nak salahkan pihak itu, nak salahkan pihak ini, tidak adil ataupun tidak sama rata dari segi undang-undang. Ya, undang-undang kita ini nampak sangat perkara ini. Ya, integriti itu pentinglah bagi pegawai-pegawai polis ataupun pegawai-pegawai yang berkanunkan undang-undang. Itu penting saya sampaikan. Ya. Dan bagi saya keseluruhan, elok Malaysia buat satu kajian yang mendalam ataupun buat satu R&D di negara kita untuk meluluskan pada keseluruhan. Atas kajian ini kita boleh nampak boleh ke tidak boleh. Itu pentingnya R&D di negara sendiri. Walaupun benda itu dianggapkan salah, kita yang sampaikan benda itu jadi masalah. Sebenarnya di negara luar pun ada
masalah begitu, tapi dia pro and kontra, dia tak diseimbang. Perkara itu kita kena wujudkan keseimbangan itu. Sebab contohlah saya katakan, negara kita ini ada akta immigration, ada akta pasport. Tetapi bagaimana warga negara luar, warga negara asing ataupun Rohingya boleh berniaga? Adakah undang-undang ini tidak diguna pakai untuk mereka, ataupun undang-undang ini ataupun seksyen-seksyen dalam akta immigration ini tidak cukup kukuh untuk melaksanakan integriti seseorang pegawai? Di situ kita nampak bukan kegagalan undang-undang saja, di situ kita nampak adalah kegagalan dari segi integriti pegawai agensi-agensi kerajaannya sendiri. Unsur-unsur rasuah ini terlampau banyak, unsur-unsur salah guna ini terlampau banyak. Bila kita hari ini kita luluskan ketum dan ganja ini pada keseluruhan, ramai akan salah guna. Ya, di sini soalnya bila tak lulus adalah salah guna. Kita risau pada salah guna ini. Itu kerajaan perlu titik beratkan. Macam mana mereka tak salah gunakan. Memang ada undang-undang yang begitu banyak untuk tidak salah gunakan kuasa, tidak salah gunakan jawatan. Tetapi ada tak perkara itu jadi? Jadi. Bukan tidak jadi. Tapi boleh tak kita salahkan undang-undang yang sedia ada? Tidak boleh. Sebab bukan salah undang-undang. Sebenarnya itu adalah kesalahan mereka, individu. Tapi kita nak bantai kerajaan ataupun nak bantai undang-undang pun tidak guna. Tidak ada apa. Sebab mereka dah laraskan undang-undang ini sebelum ada kerajaan baru lagi. Ya, untuk masa akan datang mereka dah buat benda-benda yang ini supaya tak terjadi. Tapi masih jadi tak? Macam kita ada kanun keseksaan di negara ini. Ada tak tidak ada kes bunuh? Dalam kanun keseksaan pun ada seksyen untuk rogol, untuk banyak isu, untuk pemalsuan dokumen. Ada tak benda ini tak terjadi? Terjadi dari punca apa? Rasuah yang pertama. Ataupun salah guna kuasa yang kedua. Perkara itu tetap ada. Tapi kita nak salahkan siapa di sini? Entah siapa yang salah. Saya teringat lagu itu. Entah siapa yang salah. Di situ rakyat kena fikir sebagai rasional lah. Kita kena fikir rasional dan kita perlu keterbukaan untuk menerima semua pendapat-pendapat masyarakat untuk buat kajian ini. Kita nak tengok juga akan datang boleh tak? Sebab negara luar boleh, kenapa kita tidak boleh? Dan situ kita perlu ada kajian lah. Macam vaksin saya cakap tadi, tak ada kajian, tak ada apa, tak ada R&D, terus masuk, cucuk. Bila ada kegagalan, tidak mengaku sebab dikatakan ini adalah immunity awal problem, awak punya badan sebelum ini pun problem dan banyak benda disoalkan sebab nak menyucikan vaksin itu. Tapi bila kita tengok di berita biotik akan disaman di Berlin, ada kegagalan, ada side effect daripada vaksin. Berita-berita luar itu menunjukkan, tapi di negara kita benda itu ditapis. Sebab apa? Data-data yang diberi oleh vaksin ini berkaitan dengan Eropah, bukan Asia, bukan Malaysia. Sebab mereka tak buat kajian di sini. Itu yang saya sampaikan. Sama juga dengan ketum dan ganja. Kita nak ambil satu data daripada luar negara, nak sampai kat sini buat kajian. Memang tidak boleh. Kita nak ambil satu R&D, kajian research and development daripada negara kita sendiri. Baru kita akan nampak pro and kontra dan baru kita boleh laksanakan landasan undang-undang yang betul mengikut acuan kita sendiri ataupun cara hidup ataupun budaya kita sendiri. Itu yang saya sampaikan untuk pengetahuan yang rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih daripada saya, Suman Siwak, kita rakyat Malaysia.